Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan buat anak-anak murid tersayang cikgu, tak kira di mana saja kamu berada, sama ada bersama dengan kawan-kawan ataupun bersama dengan keluarga kamu. Cikgu cuma harap semoga kamu berada dalam keadaan sihat dan selamat hendaknya. Kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kelas tahun 3 subjek matematik, topik darab bersama dengan Cikgu Khadijah. Okey, apa itu darab? Darab adalah operasi tambah yang berulang. Cikgu akan bagi contoh macam kat bawah ni. Ada 3 biji mangkuk. Dalam setiap mangkuk tu ada 8 biji limau. Jadi kamu kena buat macam ni. 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan inilah contoh dia. 8 darab 3. Jadi kamu dah faham darab tu macam mana? Yes, dia operasi tambah yang berulang. Okey, langkah pengiraan 1 ni ada 2 lah pilihan. 3. 2 pilihan. Sama ada kamu nak buat 8. 8 ni kamu buat 3 kali lah. Sebab darab 3 kan. 8 tambah 8 tambah 8. Ataupun kamu terbalikkan 3 dengan 8 ni. So kamu kena buat 3 darab 8. Kamu kena ulang lah sampai 8 kali. Jadi jawapan dia tetap sama. Jawapan yang pendek ke, yang panjang ke, yang sederhana ke, jawapan dia tetap sama. 8 darab 3 berapa? 24. Dah pandai sifir kan? Okey. Langkah pengiraan kedua pun ada 2 pilihan. Yang pertama, soalan dia 4 darab 121. Okey, langkah pengiraan pertama, kamu tak tahu macam mana nak buat, jadi kamu buat rumah. Rumah ratus, rumah puluh, rumah star. 121 kan? 100, ada 2, 1. Kamu buat 4 kali sebab darab 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kamu jumlahkan. Jadi 4. 4, 1, 2, 3, 4 jadi 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 80. Sah ada 1, 2, 3, 4. Jadi 484. Ataupun kamu buat je dalam bentuk lazim macam ni. Bentuk lazim macam ni, langkah pengiraan dia sama je dengan tambah dan tolak. Di mana kamu kena mulakan daripada sah. Daripada paling kanan sekali. Setiap langkah matematik adalah bermula daripada sebelah kanan. Okey, kamu kena darabkan dulu sah ni. Macam mana? 1 darab 4 sama dengan 4. Dan kamu kena darab rumah puluh. Kau tengok rumah puluh ni. 2 darab 4 sama dengan 8. Dan yang terakhir kamu darab rumah ratus. 1 darab 4 sama dengan 484. Sama je dengan ni. Sama tak? Sama kan? 121, 121 darab 4. Jadi jumlah dia adalah 484. Macam mana pula dengan langkah pengiraan untuk 10, 100 dan 1000 ni? Ni 10, 100 dengan 1000 ni paling senang. Cikgu bagi contoh yang pertama. Yang ni ada kat dalam buku teks. Kamu boleh tengok kalau kamu rasa gambar di sini kecil. Untuk 596 darab 10, dia ada bagi 2 cara. Sama ada 596 darab 10. 596 kamu letak puluh kat belakang. Kosong, kosong, kosong. Sebenarnya senang je kalau kamu nak buat pengiraan untuk 10, 100 atau 1000 ni. Tengok macam ni. Kamu senang cerita, kamu tengok berapa kosong yang ada. Cikgu keluarkan terus. Okey. Kamu tengok berapa kosong yang ada. Contoh, yang ni ada 2 kosong. Kamu tengok. Jadi 78 darab 100 akan jadi 7800. Sebab ada 2 kosong. Yang penting ada 2 kosong macam ni. Sebab rumah ratus. Sama dengan 596 ni. Ada 1 kan kosong. Jadi 1 kosong ni kamu terus letak kat belakang. Yang ni pula 10 darab 1000. Kamu kira ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. 4. Kamu letaklah. Lepas tu kamu letaklah 1 kat belakang. Yang ni pula sangat senang. 9,000. 9,000. Dia bagi 9,000. 9 tempat kosong. Jadi jawapan dia 9,000. 9 darab 9. Salah. 9. Jadi kat sini akan jadi 1 sebab apa-apa nombor yang darab dengan 1 jadi nombor tu semula. Macam 9 darab 1. Dia dah bagi dah kat sini.
Jadi kamu tengok pula berapa kosong yang ada. Ada 3. Itu dia bagi. 9 darab 1000. Sebab ada 3 kosong kat sini tadi. Ada 3 kosong. Sama dengan ni ada 4 kosong. Yang ni ada 2 kosong. Yang ni ada 1 kosong. Kamu akan tengok untuk puluh, untuk 100, untuk 1000. Senang kan untuk 10, 100 dan 1000. Okey. Kalau langkah pengiraan lebih daripada 1 digit, macam mana pula? Okey. Yang ni kamu tengok juga, ada juga dekat dalam buku. Which is kamu boleh tengok 15. Macam langkah pengiraan yang tadilah. Yang mula langkah pengiraan pertama tadi yang cikgu tunjuk. Kamu bahagikan terus ikut rumah. Ada rumah puluh, rumah sar. Jadi 15. Rumah puluh ada 1, rumah sar ada 5. Kamu buat 3. Jadi akan jadi 15. Buat rumah. Rumah senang. Lepas tu kamu kira lah. Kira. Jadi 45. Kenapa dia cakap ada 1 naik atas? Sebab kamu kena kira kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita belajar tambah pun, 15, 1 naik mana? 1 naik atas. 1 naik atas. Jadi, jawapan dia 45. Okay, kita tengok pula langkah pengiraan seterusnya. Bolehkah saya tambah 15 dan 30 untuk jawapan? Mari kita tengok dulu. Darab 10, 30. 30 tambah 1 jadi 4. Sama. Kita darab satu-satu dulu. Sama je yang ni dengan yang ni. Tak ada beza pun. Jadi jawapan dia tetap 45. Betulkah kiraan yang ini? Terangkan. Betul ke? Salah ni. Kenapa salah? Sebab 3 ni sepatutnya naik dekat atas. 5 darab 1 tambah dengan 3 yang dekat atas baru kamu dapat jawapan. Seterusnya 576 darab 8. 500 kamu buat macam ni. Ni pun senang juga. 504. 500 darab 8 jadi 4000. 70 darab 8 jadi 560. 6 darab 8 jadi 48. Jadi kamu tambahlah semua. 400 tambah 560 tambah 48 jadi 4608. Yang ni pun kamu buat dalam bentuk lazim. Kamu ikut darab ikut nilai tempat. Jadi 3 darab 4 sama dengan 12. 4 darab 9 sama dengan 36. Tapi 9 ni berada di rumah puluh. Jadi kamu letak kosong 1 kat belakang dia. Macam mana pula dengan 4? 1 darab 4 sama dengan 4. 1 berada dekat rumah ratus. Jadi akan jadi 400. 2 darab dengan 4. 2 dekat rumah mana? 2 dekat rumah 1000. Jadi akan jadi 8000. Jadi kamu tambah je lah semua. Kamu ikut nilai tempat. Nilai tempat yang dekat atas ni. Jadi kamu akan dapat jawapan 8772. Ataupun ada kaedah lain lagi. Yang tadi yang cikgu ada tunjuk. Kita akan tunjuk satu-satulah. 3 darab 4 sama dengan 12. 2 je turun bawah. 1 kamu hantar atas 9. Okey. Tapi kamu tak boleh terus. Kalau 9 darab 6 kamu terus darab 36. Tak boleh. No. Jadi 9 darab 4 sama dengan 36. Kamu letak dulu dekat atas. 36 kamu tambah 1 dulu. Kamu akan dapat jawapan dia 37. 3 tu kamu hantar semula naik ke atas. Hantar semula kat sini. 1 darab 4 berapa? 4. 4 kamu tambahkan dulu dengan 3 dekat atas ni. Jadi tu 7. Dan 2 darab 4 sama dengan 8. 8772. Sama tak? Sama kan?
Okey, yang seterusnya soalan dia adalah 1032 darab dengan 5. Jawapan siapakah yang betul? Okey, ada satu langkah pengiraan sama macam ni. Jom kita tengok. 2 darab 5, 10. Kosong, 1 naik atas. Okey. 3 darab 5 sama dengan 15. 15 dekat atas, tambah 1 dulu, baru kamu boleh turunkan ke bawah. 6. Tak naikkan semula 1 ke atas. Kosong darab 5 berapa? Kosong. Tapi ada 1 ke atas ni cikgu. Jadi turunkanlah 1 ni ke bawah. 1 darab 5 berapa? 5,160. Langkah yang Kaswini ni buat pula macam mana cikgu? Okey, kita tengok macam ni. Kita kena buat dalam bentuk kotak. Ada 1332. 1032. Darab dengan 5. Okey. Mula-mula kamu buat kotak, lepas tu kamu kena buat bahagi macam ni. Kamu kena buat yang ni. Kamu kena bahagikan kotak tu kepada separuh. Kemudian baru kamu darab. 2 darab 5 berapa? 10. Jadi angka yang pertama dekat atas, angka yang kedua di bawah. 3 darab 5 berapa? 15. Jadi angka yang pertama di atas, angka yang kedua di bawah. 0 darab 5 berapa? Kosong. Jadi 22 kosong. 1 darab 5 berapa? 5. Jadi atas kena kosong lah. Jangan pula kamu letak 5 kat atas. Tak. 5 dekat bawah sebab dia rumah sar. Kosong dekat atas. Cikgu macam mana pula nak kira ni? Jadi pengiraan dia macam ni. Kamu kena buat dia menyerong macam ni. 1, 2, 3, 4. Tengok sama tak? Dia akan buat menyerong. Jadi kamu akan buat daripada sebelah kanan. Kosong. 1 tambah 5. Ni tambah tau. Tambah. 1 tambah 5 jadi 6. 1 tambah kosong jadi berapa? 1. Kosong tambah 5 jadi berapa? 5. Okey. So jawapan Adila dan Kaswini betul. Betul tak jawapan Asin ni? Kenapa jawapan Asin ni salah? Kenapa? Sebab cikgu pun tak pasti kenapa dia boleh berfikir macam tu. Tapi jawapan dia tetap salah. Jawapan dia adalah 5,160. Okey, yang penting berhati-hati dalam menyelesaikan operasi darab. Ia melibatkan 2 operasi sekaligus, darab dengan tambah dalam satu masa. Kuasai langkah pengiraan kamu dan pilih mana yang kamu rasakan paling mudah. Pilih langkah pengiraan tu. Kamu jangan yang contoh bentuk lazim kamu tak dapat, kamu tak boleh nak jawab. Tak, dia ada banyak lagi pilihan. Kamu boleh cubalah. Kamu boleh repeat semula video ni untuk tengok mana pilihan yang kamu rasa kamu selesa nak pakai. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Cikgu rasa kalau cikgu terlalu laju, kamu boleh repeat semula. Kalau kamu tak faham, kamu boleh hubungi cikgu. Sekian, sampai di sini saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.